Okey, terima kasih Cikgu Haimi. Masa yang berbaki ni kita akan habiskan untuk slot Puan Nosia. Silakan Puan Nosia. Cikgu Nosia. Okey. Kejap Sekejap. Sekejap ya cikgu-cikgu. Okey. Saya share. Sekejap cikgu silap. Cikgu Haimi habis cepat sangat. Sekejap . Okey, kita ada slot yang terakhir untuk hari ni. Okey, cikgu saya ada bagi satu link yang saya suruh cikgu baca. Cikgu baca tak? Ada satu artikel yang saya bagi. Ada tak cikgu baca tak? Cikgu-cikgu? Siapa dah baca? Cikgu Nazihah ada baca tak? Kan masa persediaan bahan tu ada saya bagi satu link, satu artikel yang suruh baca tu. Ada tak? Siapa yang dah baca? Yang mana ni? Kan masa kita bagi bahan-bahan tu, apa yang cikgu sediakan ada satu, untuk slot ni ada satu artikel tu. Ada tak? Sekejap . Cerita Nabil dan Fadila ke? Ya, Cikgu Zahra. Cikgu Zahra baca lagi? Saya print jeling-jeling jugalah semalam. Tapi maksudnya boleh faham tak? Bahasa Jerman. Okey, siapa yang dah baca? Saya nak minta. Sebab itu saya rasa saya bagi assignment lah kan. Siapa yang dah baca? Ada tak siapa-siapa yang dah baca? Okey. Macam mana? Okey, so kita pergi ke slot yang terakhir. Okey. Projek Interdisiplin 1, Sejarah Sains dan Teknologi. Okey, untuk pusat STEM biasanya dia akan letak dalam bentuk 5E lah bahan-bahan kami kan. Jadi cikgu lagi terkejut pula kan. Okey, so untuk aktiviti ni, aktiviti yang pertama, okey, fikirkan dan buat catatan ringkas tentang seorang tokoh ataupun saintis yang diketahui. Okey, nyatakan penemuan sama ada hukum, teorem atau apa sahaja penemuan yang boleh dikaitkan dengan tokoh sains ataupun saintis berkenaan. Okey. Kemudian nyatakan adakah penemuan tersebut masih digunakan sehingga kini atau ada yang masih relevan digunakan oleh teknologi masa kini. Jadi apa yang saya nak untuk slot ni, saya nak cikgu Google
cari satu tokoh ataupun saintis yang cikgu suka, cikgu minat, okey, dan cikgu letakkan di Padlet yang saya akan letakkan di dalam ruangan chat. Okey, sekarang saya minta cikgu cari dulu siapakah tokoh saintis yang cikgu minat. Okey, kemudian cikgu masukkan ke dalam ruangan Padlet yang akan saya letak di ruangan chat. Okey cikgu? Okey, cikgu boleh mulakan aktiviti ini untuk mencari tokoh ataupun saintis yang cikgu minat ataupun cikgu puja lah. Menjadi pujaan cikgu. Okey. Sekejap saya nak pastekan. Stop sharing. Okey, saya dah paste dekat ruangan chat. Okey, boleh cikgu? Okey, kita tengok cikgu masuk tak lagi. Okey, saya nak cikgu pastekan dalam Padlet ni setiap cikgu lah, setiap cikgu ataupun tuan-puan pastekan satu tokoh ni. Ni dah ada dah. Cikgu tulis nama tu. Cikgu tulis nama sebab saya tahu siapa yang hantar kan. Cikgu masukkan nama. Ni Al-Khawarizmi ni saya pada siapa ni? Cikgu Nosia? Ya, ya. Saya letak di ruangan tokoh saintis ke nak letak di bahagian projek interdisiplin? Ini projek interdisiplin. Oh, bukan tokoh saintis lah. Tak. Ya. Cikgu letak ni bahagian ni projek interdisiplin pam air tu. Okey. Okey, cikgu letak situ. Okey. Cikgu Ismi kan? Ya. Al-Batani, okey. Cikgu-cikgu lain nampak? Okey, tak apa cikgu Liza dan cikgu Niza. Sepakat ni, tokoh yang sama. Okey, kalau boleh cikgu letak gambar sekali lah. Okey, tak apa, itu aktiviti yang pertama. Itu aktiviti yang pertama. So, saya rasa saya akan teruskan. Okey, untuk aktiviti seterusnya. Okey, nanti cikgu boleh buat lah. Waktu pembelajaran kendiri, cikgu boleh buat. Okey, ini yang perangai Padlet tu. Okey, artikel yang saya bagi kat cikgu tu, ada tak siapa-siapa yang dah terbaca? Cikgu Ismi dah terbaca dah?
Dia tertengok tak terbaca lagi. Tertengok dan terbaca. Okey, tak apa. Sebenarnya itu adalah satu masalah tentang Nabil dan Farida lah. Jadi kat sini saya tunjuk aja lah paparan. Maksudnya dia nak angkut air. Dia ada air kat sungai, jadi dia nak angkut macam mana dia nak bawa air. Kalau dia bawa menggunakan timba, maksudnya benda tu tak praktikal sangat lah. Jadi susah. Jadi dia cuba fikirkan macam mana pam air nak bagi menyelesaikan masalah Nabil dan Farida ni. Jadi di sini saya nak cikgu-cikgu yang tolong fikirkan, tolong selesaikan masalah Nabil dan Farida ni. Okey? Jadi maksudnya saya akan bagi bahan. Saya nak cikgu lakarkan pam air tersebut. Okey, ini ialah bahan yang diberikan oleh pusat STEM. Kalau cikgu tengok dekat link tu, okey, dia akan letak macam ni. Jadi saya rasa cikgu nak tengok pun nampak agak sukar kan, sebab dia memang duduk dalam disebut draft. Jadi saya tolong buat supaya cikgu mudah faham. Okey, ini adalah 5 bahan yang dibekalkan untuk cikgu bina pam air. Okey. So saya nak secara individu, okey, secara individu dalam masa 5 minit, cikgu tolong fikirkan bagaimana cikgu nak membina prototype pam air tersebut. Kita ada plastik T-pipe, kita ada besen plastik. Okey, besen plastik ni mungkin boleh guna 2. Okey. Kita ada picagari, kita ada pipe dan kita juga ada plastik tab. Okey, cikgu buat lakaran bagaimana untuk membina pam air. Okey, cikgu boleh mula sekarang. Saya bagi masa 5 minit. Okey. Tak apa cikgu, kita habis lewat sikit, tak apa. Yang penting kita faham apa yang kita nak buat. Okey, apabila kita pergi ke sekolah, ke daerah nanti. Tak apa, sekarang ni saya nak tadi kita dah rebus otak dah kan. Lepas tu Cikgu Hemi dah ajar dah macam mana nak akses bahan. So sekarang mari kita mereka cipta melakarkan sebuah pam air menggunakan 5 bahan yang dipaparkan di skrin. Okey. Okey, saya minta cikgu tolong tulis siap-siap lah nah bahan ni. Sebab saya nak bagi link kat cikgu. Puan Nasir? Ya, ya. Yang plastik tag tu itu sebenarnya plastik valve tu kan? Itulah yang kita boleh buka tu kan. Dia valve tu. Dia valve. Terus injap. Injap. Sebab dia tulis kat sini plastik tab, saya pun ikutlah. Okey, boleh. Tak apa, saya bagi masa cikgu fikir jap. Saya nak cuba ambil link untuk cikgu bincang dalam breakout room nanti. Sekejap. Okey, mana dia? Okey, saya tengok toko tu ada dah yang pekat bubuh kan. Tak apa, yang tu cikgu boleh buat kemudian. Sekarang cikgu cuba lakarkan pam air cikgu tu untuk menyelesaikan masalah Nabil tadi. Siapa yang happy sangat tu bina pam air? Ayu. Gelak apa Ayu tu? Minta maaf, ingatkan dah off mic. Okey. Okey, sekarang saya rasa bolehkah cikgu? Rasa susah ke? Terima kasih tunjuk Ustaz. Tengok Ustaz bahan sekali lagi. Oh, nak tengok bahan sekali lagi. Kejap Mai Ustaz. Bahan sekali lagi dia. Tengah perah otak. Oh, tak apa. Tadi kita rebus, sekarang kita perah.
Okey, boleh cikgu? Okey, semua dapat? Sebab saya nak ambil link jap. Okey. Sekejap. Okey, saya nak Cik Zamin standby. Kita nak buka breakout room. Okey. Kejap, jangan buka lagi saya nak. Okey, tak apa, cikgu masuk breakout room. Sekejap lagi saya pastekan link tu di Telegram dan di grup WhatsApp. Boleh? Sebab kita nak jimat masa. Okey, cikgu boleh bincang dalam kumpulan cikgu. Okey, saya nak cikgu, kalau boleh cikgu pastekan lakaran individu, kemudian cikgu bincang hak mana nak buat yang terbaik. Jadi ada dua slide yang bagi setiap kumpulan. Satu, cikgu kena paste secara individu, dan yang kedua, cikgu cari lakaran yang terbaik. Kak Nusia nak paste kat mana tu? Kat Padlet tu lah. Tak, Sat nak bagi. Tak apa, masuk dulu dalam grup dulu. Okey. Masuk dalam grup dulu. Sekejap. Berapa minit kita buka? Sekarang pukul berapa? 10 minit. 10 minit. Alright. 10 minit. PowerPoint. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Otak dah tepu dah ni. Tak ada idea. PAM nak buat macam mana sebenarnya? Tak apalah cari. Tak lah. Mari kita tengok, kita bagi link, kita letak tengok dalam tu. Lagi kita tengok makin masing-masing tengok. Yang mana? Tak tahu, saya buat konsep sifon je lah. Tak tahu dah macam Yang terfikir Dia tu suruh sifon. kita dengan hafal kat situ. Itulah, tapi dia dah bagi link belum? Tahira tengok ada tak? Link lah. Dia bagi. Tak, dekat Telegram dia kata? Ada tak? Telegram belum maksudnya. Belum. Dia suruh kita bincang dulu, lakar dulu, nanti dah siap bubuh dalam Padlet tu. Tahira bukan, dia kata dia bagi link tu, dia kata kita tampal yang individu, lepas tu kita discuss. Yalah, kita nak buat individu tu lah, tak reti. Saya buat lah, tapi rasa macam Plastic tap injap tu yang mana? Dia macam pipe, saya rasa macam kepala pipe yang macam dekat view rack tu kan. Macam kita pusing, kita boleh buka. Ni kita tutup. Maksudnya lah. Tahu saya pun tak tahulah. Buat je. Kita Google lah dulu, tak? Ada Google. Masa kait dia dengan plastic pipe apa dengan plastic tea pipe apa semua. Itulah. Tak apalah, kita tengok lagi macam mana. Saya pun tak faham kan, tapi otak tepu lukis je lah. Memang tak boleh fokus lah ni nak lah. Dia besen tu dia ada ayat ataupun kita nak isi ayat dalam tu? Maksudnya kita try transfer dari besen 1 ke besen 2 lah kot. Dia besen 2 kan dia kata? Dia kata tadi Kak Nosya kata boleh pakai 2. Tadi dia sebut lah. Dia satu dia ada T pipe tu kan? T tu junction tengah kot. T pipe junction, satu dia pergi ke picagari, satu dia pergi ke pipe besen yang kosong tu kan? Pipe yang ada air. Itu saya pun injak ke tengah. Bila kita sedut apa tu picagari, air akan main. Lepas tu dia akan main, dia akan masuk kat tab tu dan dia turun air lah kat situ. Guna konsep sifon. Macam tu. Nanti kau share gambar adalah lukis. Itulah saya pun tapi itulah tak ada lagi tu. Ada link dah. Share kat sini kat dulu. Share sini dulu lah kan. Betul ke tak konsep tu? Nak tampal kat mana nak share? Tak nak. Ambil gambar boleh lah kot no? Sekejap. Ni dia gambar. Akak share dulu. Bagi tu follow. Tak nak tulis pipe. Itulah nak buat gambar. Pipe. Download.
Cuba tengok yang ni. Dia ada bagi apa yang YouTube punya link tu. Idea je lah. Dia ada yang apa T-junction tu. Lepas tu dia ada pipe daripada dua ni. Lepas tu macam mana dia tarik tu. Macam mana nak share gambar ni ya? Tolong sekejap. Boleh tak? Saya punya boleh try tengok. Try tengok Tak tahulah. Saya buat macam ni. Try tengok. Lawak je lah. Boleh tak? Tengok. Kak, nampak tak? macam mana kau nak ambil Alah. Sekejap. Mana tah gambar tu dah hilang pula. Alah, dah hilang. Oh. Mana pergi gambar tu? Nampak je Kak Zul? Okey lah. Ada tak tahu lah. Tapi macam logik ke tak tu? Macam entah. Tadi macam fikir-fikir buat macam tu je. Ijak tu kat mana ijak? Tu kat tengah tu yang plastik tag yang pipe tu. Nampak tak dekat tiga junction tu? Satu lagi pun ijak. Ya. Tak macam yang dalam YouTube tu ataupun macam mana? Tak tahu nampak mana. Apa ni? Mai kau share. Okay, Kak share pula Saya stop sharing tau. Okay, saya stop sharing. Okay, sekejap Kak. Saya stop dulu. Okay. Kak share. Диаметре. Окей, присоединяем к нему вот эти 3 ПВХ трубки диаметром 4 миллиметра. Awak tak kira apa nak share? Они плотно Share сидят window, и не lambat, скользят даже при большом давлении. Подсоединяем третью трубочку. Nampak tak? Boleh tak macam tu? So picagari dia tarik situ, kita mai. Sini yang ni dia punya tu lah. Plastik tab mau tak tulis pula. Plastik tab tu, so ayam dia akan masuk sini kan, bila kita tarik. То есть in out. Boleh juga. Значит, Ni подсоединяем ayam sini, ni ayam turun lah kan. Boleh tak? Ni plastik T-pipe ni kat sini. Посредством in out. Sebab kerja-kerja tu Вот у нас selalu duk main. простой вакуумный насос. Dia ada bagi plastik. Dia bagi plastik T-pipe yang ni. Lepas tu picagari. Один Lepas tu клапан besen. в чашку с Lepas tu водой, а pipe. второй клапан в Dengan пустую plastik воду. tab bawah Plastik tab yang ni. Теперь поступательными движениями перекачиваем воду. Sekejap, tengok share dia punya bahan. Ni dia punya bahan ni. Поэтому желательно брать, как я говорил раньше, на Yang ni je пятачке bahan dia. 5. Но у меня под рукой не оказалось его. Itu dia dah buka link tu untuk kita paste tu. Вот, медленно, Tadi apa Cik Fazan dah share kan? Dia suruh masing-masing share tu. Перекачивает. Yang individu ada kan? Ni. Ada dah. Okay. Buka. Masing-masing buka. Apa yang perut ni? Kelas dulu boleh. Aduh, mana pula hilang Пробуем gambar. откачать воздух из пластиковой бутылки. Для этого закручиваем крышечку бутылки. И в крышечке у нас проделано отверстие, куда вставлен клапан, который всасывает воздух. И теперь поступательными движениями туда-обратно выкачиваем воздух из бутылки. Процесс этот очень длинный, потому что шприц у нас маленький и малоэффективный. Но медленно, наверное, мы выкачиваем весь воздух из Okay, saya dah post saya punya. и у нас она очень сильно сжимается. Этот метод можно использовать как эффективное место для хранения бутылок. Например, выбрасывать их в мусорку и так далее и тому подобное. Вот, суживается на глазах прямо. Ну вот, спустя примерно 2 минуты я полностью выкачал воздух из бутылки. Теперь отсоединяем клапан. Пускаем воздух в бутылку. Она сама всасывает воздух. Теперь меняем клапаны, чтобы воздух подавался. Закручиваем на бутылке и начинаем вкачивать воздух. Такими же самыми поступательными движениями, как и в первых двух вариантах.
Накачиваем. Продолжаем накачивать. В общем, вот полностью накачанная бутылка. Можно даже открутить горлышко. В общем, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до свидания. До скорых встреч. Здоров! В этом выпуске я хочу поведать о том, как сделать простой и доступный вакуумный насос в домашних условиях и как его можно улучшить. А какие интересные эксперименты с ним можно проводить в вакуумной камере, вы можете посмотреть в предыдущем выпуске. Нам понадобится несколько штуковин из зоомагазина и из аптеки. И такие инструменты, как дрель, ножницы и клеевой пистолет, который в принципе можно заменить холодной сваркой. Убедитесь, что у вас есть So dah habis, cuma mereka baru mula masuk. Okey. Okey. Mereka sedang masuk. Alright. Okey, dah masuk dah. Okey, cikgu. Okey, selamat datang ke main room. Okey. So, kita akan lihat hasil daripada aktiviti kumpulan. Saya go through dulu. Okey. Kumpulan 1. Okey. Kalau cikgu tengok, sebenarnya setiap kumpulan ada 2 slide. Satu, lakaran prototype pam air setiap ahli. Yang kedua, cikgu pilih yang terbaik. Mungkin kekangan masa kot cikgu hanya letak satu je kan. Kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, cuma nanti waktu petang pembelajaran kendiri ni saya nak cikgu pastekan setiap kumpulan tu, setiap ahli dalam kumpulan tu untuk slide yang pertama ni kan. Kemudian mungkin cikgu bincang tadi, cikgu boleh letakkan prototype pam air terbaik kumpulan cikgu. Ikut kumpulan. Okey, so sekarang saya nak bincang kumpulan 5 saja. Okey. Okey, siapa wakil kumpulan 5 boleh cerita tak? Okey, kumpulan 5 pun nanti yang ni yang terbaik ke? Dengar ke? Kumpulan 5? Ketua kumpulan 5 siapa? Dengar tak? Kau tak dengar? Aku tak masuk Ramai balik yang tak balik ni pun tak ya. 38. Oh. Ramai dia tak balik, duduk di Oh, tak balik. Okey, actually dia seronok berbincang lagi. Kami pun macam tu tak selesai lagi. Itulah. Dia sepatutnya dalam 20 minit, okey, mungkinlah kita dapat hasil yang agak positif lah kan, hasil yang agak lebih banyak. Tapi kalau bersemuka seronok pun saya ni macam ni. Dia lebih seronok bila buat pam. Aktiviti ni lah kan, semasa di Genting Highland, cikgu tidak terkawal. Dia sebab cikgu perempuan ni, dia kurang sikit. Cikgu lelaki, dia pun bab-bab engineering apa semua ni pun pandai. Kita ni duk asyik tanya apa function benda ni, apa function benda ni. Macam tu lah. Kumpulan 5 satu grup tu masih dalam breakout room lagi. Oh, boleh panggil tak? Dah kami balik dah. Kami balik dah. Kami masuk dah. Okey, tahniah kumpulan 5 begitu bersemangat. Tak balik-balik, duduk di gua daripada tadi. Ada dah kan kumpulan 5? Ada puan, semua dah ada. Okey, saya nak minta lambat sebab pakat duk petikai bilangan WAF.
Okey. Okey. Okey, so saya nak minta lah Kena seorang. refresh je. Kena Okey. refresh. Kena refresh. Ha. Oh, yang ni sekejap lah. Sebab tadi ada engineer seorang dia komplain. Gurau. Okey. Dah. Betul tak? Cik Wismi. Betul. Okey. Okey. Betul? Ya, betul. Okey, so siapa wakil dia? Ada Saya boleh? Engineer wanita. Nanti Cikgu Ismi tolonglah kalau tak terang. Okey, jadi daripada bahan yang disediakan, lakaran seperti berikut. Ada 2 plastik tab tu kan, kita panggil, kita sebut valve lah kat sini kan. 1 dengan 2 di label. Okey, bagaimana nak menggunakan pam air ni? Mula-mula kita kena buka valve yang kedua. Okey, valve 1 kena tutup. Okey, valve tutup. Dan tarik omboh picagari ni untuk sedut air daripada air yang kita nak bawa ke itulah nak siram tu kan. Okey. Kemudian lepas tarik, kita tutup balik valve yang kedua dan buka valve 1, baru tekan picagari untuk transfer air tu. Okey. So saya rasa cikgu saya nak tanya. Sekarang ni cikgu lakarkan. Okey, cikgu cuba katakan secara teori cikgu rasa benda ni berfungsi kan. Okey, kemudian apa yang cikgu kena buat? Lepas lakaran? Lepas lakaran. Kita kena buat prototype ni lah, kita buat dan uji. Kalau ada tak berfungsi, kita tengok penambahbaikan di mana-mana. Okey, betul lah kan? Okey, so saya masuk balik kepada slide . Cikgu apa tadi dah? Saya tak nampak cikgu yang cakap tadi. Siti Faridah. Oh, Siti Faridah. Cikgu Perlis kan? Ya, saya. Okey, terima kasih Cikgu Siti Faridah. Okey, tadi kita dah bincang sikit lah tentang lakaran tu. Cikgu dah buat dah. Okey, macam mana Cikgu Faridah kata tadi lah, uji keberkesanan pam air tu, buat tambah baik sekiranya perlu. Okey, cuma kalau kita nak bagi menarik tu, kalau cikgu suruh pelajar buat, kita boleh guna masa. Kita bagi masa 4 minit. Kan, kata 4 minit kita tengok siapa boleh pindahkan isi padu air paling banyak. So saya rasa ini merupakan satu aktiviti yang menarik kan. So kat sini dia ada elemen-elemen STEM. Setuju tak? Setuju. Okey. So sekarang saya nak ambil contoh pam air ni. Okey, sebenarnya saya nak bagi contoh yang sebab kita tak boleh buat kalau kita bersemuka, saya rasa sangat menarik. Kita boleh buat, kita boleh uji kan. Tapi sekarang kita tak bersemuka, kita buat secara maya. Okey. So apa yang kita saya ingin tunjuklah contoh-contoh pam air yang telah dilaksanakan oleh TPU ABSE dan juga pegawai-pegawai JPN termasuk Encik Zuri Syam. Okey, so ini contoh. Saya rasa pam air Cikgu Faridah tadi lebih kurang sama. Macam ni tak cikgu? Ya, tapi Cikgu Ismi sebenarnya lakaran tu saya present je. Oh, Cikgu Ismi kita puji Cikgu Ismi. So maksudnya kalau kita tengok kumpulan lain pun kita tak sempat nak tengok kan. Tapi ini saya bagi satu contoh lah. Cikgu buat lakaran. Tadi cikgu dah bentang, okay, benda tu dah berlaku. Okey, ini contoh kumpulan, beberapa kumpulan. Kalau cikgu tengok kat sini kat gambar ni sebenarnya berbeza-beza. Berbeza-beza pam air yang dihasilkan. Okey, ini dia menggunakan dua picagari. Okey. Kalau besen tu cikgu tengok satu je kan. Sebenarnya kita letak je besen tu pulang pula cikgu nak guna macam mana kan. Guna satu ke guna dua kan. Tapi kalau kita tengok sini kebanyakan guna dua lah sebab satu dia nak sedut, satu dia nak transfer air kan. Okey. Ya. Nak tanya sikit, bila dalam aktiviti nanti tu kan, tadi kita senaraikan barang-barang yang diperlukan. Okey, jadi kalau kata kita nak serahkan kreativiti kepada peserta, contohnya macam tadilah, nak 2 atau 3 picagari contohnya. So itu dibenarkan ke ataupun kena? Dibenarkan. Oh, maknanya fleksibel Fleksibel. Okey. Alright. Okey, so cikgu tengok kat sini dia guna 2 picagari. Macam cikgu tadi guna 1 kan? Satu, ya. Satu. Okey, macam kami guna 1 je. Okay. So maksudnya kalau kita tengok
ada variety lah jenis pam air yang dihasilkan. Sebab tu bila kita nak tahu pam air mana yang boleh transfer lebih banyak isi padu air tu, sebenarnya kita kena uji. Jadi inilah kita akan menjalani satu kita panggil engineering design process. Ini satu proses yang kita jalani. Okey, yang pertama tadi kita kena start dengan ask. Ini satu dia punya kitaran. Kita start dengan ask, iaitu to identify the need and constraint. Tadi persoalan kita tadi ialah berkaitan dengan apa tadi? Masalah siapa? Nabil dan Farida kan? Farida. Okey. So maksudnya kita ada satu persoalan yang kita nak selesaikan. Kemudian macam cikgu, mungkin cikgu tak sempat nak cari kan. Mungkin kita boleh buat research tentang masalah kita tu. Kan macam saya rasa mungkin cikgu pun cuba juga. Ada tak siapa-siapa yang cuba search kat internet? Saya nak tanya kat sini. Ada tak siapa-siapa sebab tu bincang tu dia cuba search kat internet? Tolong respon kat saya. Ada. Ada. Maksudnya cikgu buat research. Okey, kemudian cikgu juga imagine, betul tak? Cikgu juga imagine macam mana pam air tu. Sebab tu saya nak cikgu buat secara individu. Kan, bila cikgu buat secara individu, kemudian bila cikgu duduk dalam kumpulan, so cikgu berbincang, ada komunikasi kan. Maksudnya cikgu tengok idea yang mana yang terbaik. Idea mana yang rasa lebih logik. Jadi itu yang saya letak di Google Slide tu, saya letak dua. Satu, cikgu letak secara individu. Kita nak tengok idea cikgu. Dan kemudian kita tengok dah hasil daripada perbincangan, kita nak idea yang terbaik. Betul tak? Okey, kemudian cikgu pun plan kan. Apa bahan dan maksudnya masa cikgu ni cikgu dah plan dah apa yang bahan. Ini bahan dah kami dah beri dah kan. Jadi cikgu dah plan, lepas tu cikgu create. Cikgu hasil, cikgu assemblekan bahan-bahan tu, kemudian cikgu uji. Betul kan? So kalau cikgu tengok cikgu punya pam air cikgu tu, sebab tu kita buat dalam bentuk pertandingan supaya ia lebih orang kata menyeronokkan kan. So maksudnya kalau cikgu rasa cikgu tak boleh transfer air isi padu yang banyak, so cikgu boleh buat improve. Cikgu boleh improve balik, buat penambahbaikan. So ini ialah salah beberapa contoh. Okey, yang ni yang pertama. Yang ni iaitu EDP, Engineering Design Process. Ini satu model. Kemudian ini satu lagi model. Model ni agak lebih mudah. Dan model ni dia start dengan imagine, create, play, share, reflect, imagine. Okay, kemudian kita ada model yang ketiga. Think, make, improve. Okay, they think, they make, they improve, they fit, make better. Okay, yang ni biasanya digunakan oleh sekolah rendah. Okay, model ni. Okay, so konsep sains yang terlibat. Okay, tadi cikgu cerita macam mana berlaku kan. Tapi sebenarnya kita nak kaitkan dengan konsep sains, iaitu ialah dia melibatkan konsep daya tolakan atau daya tarikan yang dikenakan ke atas satu objek. Betul kan Cikgu Farida? Tadi kita tak sempat nak bincang kan. So maksudnya kita nak masukkan konsep sains dalam kita membina tu. Dia bukan sekadar daya, apa lagi konsep sains yang ada? Tekanan udara. Lagi. So maksudnya waktu explanation tu sebenarnya kita boleh bukan sekadar terang bagaimana ia berfungsi tetapi mengaitkan dengan konsep sains. Okey. Kemudian waktu pengembangan kan. Okey, yang ni maksudnya nak cabar. Tu saya kata dalam aktiviti ni kalau kita buat memang menyeronokkan lah kan. So maksudnya tadi kita letak 4 minit. Okey, so sekarang kita boleh kita nak lawan balik, kita boleh letak 3 minit. Dan kita boleh katakan anda dikenakan mengubah suai model supaya dapat memindahkan isi padu air sebanyak 50% melebihi isi padu air asal ke dalam bekas kedua dalam masa yang sama iaitu selama 3 minit. Okey, yang ni maksudnya sebab tu bila kita dah uji cikgu buat penambahbaikan kan. So maksudnya kat sini sebenarnya berlaku dalam fasa pengembangan. Boleh berlaku dalam fasa pengembangan. Okey, so untuk penilaian, okey, amalan sains dan kejuruteraan, okey. So the practice are what students do to make sense of phenomena. They are both a set of skill and a set of knowledge to be internalized. The SAPs reflect the major practices that scientists and engineers use to investigate the world and design and build system. Ini ialah amalan sains dan kejuruteraan daripada BPK tahun 2016, National Research Council 2012.
Okey, so amalan sains dan kejuruteraan, so dia menggariskan beberapa, okey saya baca, mengemukakan soalan dan mendefinisi masalah. Okey, kita ada masalah dah tadi. Okey, kemudian membangunkan dan menggunakan model. Okey, kita dah bina, merancang dan menjalankan penyiasatan. Okey, kalau bersemuka kita boleh buat dan saya rasa cikgu boleh juga. Mungkin cikgu nak buat di rumah atas kekangan bahan-bahan kan. Kalau cikgu ada, cikgu boleh cuba buat. Cuma apa yang saya nak sebagai pembelajaran kendiri, setiap orang mesti letak design dia. Okey, kalau yang boleh buat ada bahan digalakkan supaya boleh berlaku perkongsian dengan rakan-rakan yang lain. Kemudian menganalisis dan menginterpretasi data, menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran computational. Okey. Kemudian membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian, melibatkan diri dalam penghujahan berdasarkan bukti. Macam tadi cikgu kata kumpulan 5 masuk lambat, duk kelui tak masuk sebab duk masih lagi berbincang, masih lagi berdebat, masih lagi berhujah. Okey, so mendapatkan dan menilai maklumat serta komunikasi tentang maklumat. Okey, dan yang akhir membuat refleksi terhadap amalan sains dan kejuruteraan. So kalau kita tengok ini ialah checklist dia kan. Sebenarnya di sinilah adanya STEM. Bila cikgu buat ni memang adanya STEM, adanya sains, okey, adanya disiplin sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Okey, so ini hanyalah dia kata apa, tandakan amalan sains dan kejuruteraan yang telah anda lalui semasa aktiviti. So maksudnya kita boleh guna checklist ni lah. Mengemukakan soalan dan mendefinisi masalah kan, yang tadilah kan. So ini boleh jadi satu checklist bagi kita apabila kita buat dengan pelajar sewaktu PBL. Saya rasa aktiviti ini sangat menarik. Saya rasa setakat tu saja. Okay, saya mohon ampun maaf di atas kelewatan. Okay. Jadi takat ni saja, salah, maafkan saya jika ada salah silap. So saya harap cikgu boleh siapkan tugasan ni sewaktu pembelajaran kendiri. Okay, sekian, terima kasih. Saya serah balik kepada Encik Kuzuri Syam ataupun Encik Zamir. Cikgu tak buka mikrofon. Cikguku, minta maaf. Tak dengar suara cik. Tak dengar suara. Tak ada sebaik tuan-tuan puan, saya faham tuan-tuan puan pedih perut rasa ni. Okey, minta sebaik untuk transform diri masing-masing. Okey, menjadi transformer yang jelas. On kamera. Tolong switch on kamera. Sementara tu ya, tuan-tuan yang masih belum daftar sila daftar sekejap lagi. Pautan disediakan di ruangan chat ya. Ada yang bersama dengan anak. Alhamdulillah, thank you so much. Saya nak tanya yang pautan tu sebab satu yang awal tadi saya isi dia ada untuk 3 tarikh. Yang last ni saya tengok ada 1 tarikh. So nak isi link mana? Sama saja. Dia Sama. masih kepada platform yang sama. Okey, so tak isi lah. Terima kasih senyuman tuan-tuan dan puan dalam kepedihan perut. Okey, done Ustaz Zamir? Done Okey. Done. Thank you so much. Selesai. Okay. So mengikut KTPU kita selesai sini tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan boleh berehat ke keadaan situasi yang tuan-tuan inginilah. Nanti mungkin ketua kumpulan masing-masing akan follow up. Okay, thank you so much untuk hari ini. Terima kasih semua. Amboi Cik Liza. Terima kasih semua. Terima kasih, jumpa esok. Terima kasih. Medium nasihat, tunggu Ustaz. Medium Terima kasih nasihat. semua. Terima kasih. Medium nasihat, tunggu Ustaz. Ya, terkeluar. Terkeluar. Apa Zamir boleh stop recording.
Okay. Madam Nisa, apa ni, boleh tak display slide tadi yang the last three page, the third last page. The third last Slide page. Kejap last sekali, terima kasih. And then rumusan dia, and then before that. Okay, kejap. Okay, you apa ni, masa dekat KL tu, yang KL tu, you all berapa minit sah? Macam ni juga. Dan Macam biasanya ni, kami habis dalam 1.40. Maksudnya refleksi tu ialah waktu yang kita rasa terlebih terkurang kita boleh cover lah. Puan Umi mana tak masuk? Ke toilet. Oh. Sekejap saya nak off. Cikgu. Ya. Kami rasalah kan. Sebab ni a bit tough bila ada yang fresh kan. Yang tak ada basic langsung kan baru nak dapat tu. Dia bukan tak ada basic, dia macam bukan tak ada basic langsung. Maksudnya aktiviti kita yang first dulu masa fasa 1 tu, masa awal tu. Dia dapat knowledge shock. Ya, betul. Itu terms yang lagi tepat. Kita kesian juga tengok. Kan? Cuba memahami dalam masa yang sangat singkat. So tak apalah, tak apa. Apa ni? Okay, komen. Saya nak komen. Bukan yang positif, yang negatif. Boleh tapi sana. Sekejap lah. Sekarang ni you all dah 6 hari dikecualikan kan? Kecuali apa? SPDPR. Oh, sudah. Buat Pak Ku. 6 hari. Kami buat. Okay. Sana. Yalah, you all buat lah tapi bagi tugasan kat budak lah. You all, saya exam. Kita ada apa ni, kita ada kesulitan sikit dekat Pendang. Dekat Pendang dengan Langkawi. Okay. Members of JUN. Saya ubah set sana. Tak apa. Helmi cepat sangat tadi, terkejut. Dan itu dia support banyak tu pun kita ada shift banyak minit tu. Itulah. Tapi tajuk tu memang sikit je pun Kak Nosia. Betul lah. Kan? Ingat tak yang masa saya take over hari tu? Ya. Okey, yang ni okey, yang ni saya nak bang kat cikgu nah. Nampak kan? Okey, nampak. Okey, sekejap. Yang ni saya rasa nanti kita boleh juga, yang ni nanti saya akan bagi ni, maksudnya dia orang bina sendiri. Ni. Ya. Okey, tapi yang ni sebab kita jam. So yang ni pun bina sendiri ni. Saja nak bagi nampak je. Alright. Yang ni letak supaya dia pun nampak. At least dia pun nampak lah slide ni bahan ni dekat link tu. Yang ni buat sendiri. Yang ni telah dimodified dan dibagi dan di-share pada kumpulan. Yang ni kumpulan mana? Kumpulan ni lah, kumpulan JUN Kedah. Ya. Itulah kalau nak ambil bahan ni. Saya akan bagi hak ni lah kan. Sebab kalau yang ni tak nampak kan. No, I mean Dipa dapat bahan ni kan. Initially Dipa dapat bahan ni. So, ini nak apa? Bahan yang Dipa dapat ni, bahan yang Dipa dapat sebelum masuk bengkel ni adakah yang sama dengan presentation ini? Tak. Okay. Tak. Yang ni nak tulis apa? Valve. Injap lah. Dia sudah injap. Plastic valve. Plastic valve lah. Saya pun itulah dia tulis itu, saya ikut itu. Okay. Tu saya rasa better macam ni kot cikgu kan. Kita okay. So yang ni saya nak cadang letak siap-siap. Yang ni sebenarnya saya terlupa kata slot saya. Lawaknya. Lepas tu maksudnya kalau nanti dia perlu letak siap-siap senang lah kan nak copy paste. Okay, yang ni pusat stem. Okay, yang ni saya tambah. Okay. Yang ni saya tambah. Yang ni tambahlah sebab kita nak bagi nampak idea tu. Next. Okay, this one. 1, 2.
Pengembangan ni Okey, penilaian ni. Lagi. Ni. KL jap. Okey. Ni. Sebelum ni. Sebelum ni. Okey. Ni. Alright. Ya. Okey. Sebelum ni ya. Okey. Okey, saya dapat dah. Dapat apa? Dapat apa? Ni actually yang ni yang masalah kat Malaysia ni. Orang Malaysia ni masalah Malaysia. So this thing yang saya akan ulas sikitlah nanti esok. Ini masalah kat Malaysia ni. All these thing. Oh ni amalan Ya. Dia kalau dia buat PBL, okey kalau tengok hak ni cikgu, kalau cikgu tu buat PBL kan, dia buat PBL dan dia ada rubrik, sebenarnya mencakupi dah ni. Mengemukakan soalan kan, buat model kan, merancang, buat eksperimen ni kan. Yang ni Madam tambah ke? Tak ada, ini pusat STEM. Pusat STEM. Okey. Saya tak ambil hak saya. So dalam kes ni saya pun tak tengok yang apa tu pautan IPA tu kan. So yang ni maknanya depa dapat yang ni lah. Saya depa tak dapat depa dapat yang ni. Dapat. Okay. Cuma adapt saya yang terkini je depa tak ada kan. Yang ni. Ada. Okey, clear tu. Tak mau kan nak guna ke tak nak? Cikgu. No, elok kan? No, because this among the things that yang depa kena fikir lah. So esok nak kena inform lah. Ada tu. So thank you so much. Ya. Saya celah sikit daripada perbincangan daripada ni lah komen-komen daripada DU kita kan. Kebanyakannya terikat tau dengan panduan yang pusat STEM bagi tu, yang dalam bentuk PDF dan Word tu. Kan ada yang draft tu dia buat macam ni. Yang macam ni. So. Kan? Okay. Bila baca yang ni, memang yang ni di-plan untuk tempoh yang diberi dalam tu. Contohnya 1 jam setengah, 2 jam. Jadi kalau kalau cikgu-cikgu ni mengharapkan kita buat sebiji macam ni dalam tempoh 45 minit dan secara online, itu yang buat mereka lagi pening saya rasa. Sebab tu yang tadi dekat slot analisis video tu, sebenarnya dia punya konten sikit saja. Kan lebih kepada praktikal. Tapi kalau kita tengok dalam slide, memang kalau tanya penusia yang di KL, memang saya tukar habis. Saya buang, saya tambah yang saya punya. No, boleh tak minta bantuan? Boleh tak minta bantuan? Actually dia macam ni tau. Dia berada, depa ni saya tak tahu, depa ni sama ada depa single dimension ataupun double dimension. Okay, saya tak tahu. If they are single dimension, that means they come here as a participants, then it will be a failure during sharing with other teachers. Itu satu. If they come here as a 2 dimension, as a learner and as a teacher, okay, they have some solid ideas of your presentation lah. Okay, now the main question that I couldn't figure out is that ada tak dia ni ada dalam grup, dalam agihan Puan Hajah Nomi bagi leader tu, ada tak soalan-soalan coming to the groups? Ni sesi ni tentang apa, buat apa, sesi ni tentang apa, buat apa, sesi ni tentang apa. That is very important. That is the core of the implementation of activities. So kalau dia ada ideas, dia ada soalan tu, mana kata dia tahu what actually the ideas of presenters buat benda ni. Okay, mana kata kita kurang dah satu kerisauan. Kalau dia tak ada idea, ni siapa dia buat aktiviti ni? Sebagai contoh, pasal apa ada 2 video dan pasal apa 2 video tu perlu tengok awal. Kita risikonya adalah the next client akan jadi macam ni juga, takkan tengok video tu. Then is everything will be pour into
this solid discussion lah. Macam salah. Contoh yang kedua, data dikotomi tu, pasal apa media manusia bagi contoh ni? If they have one dimensions character masuk kat sini, they consider as a learning process, dia tak ada second dimension as a teacher to share, then kita akan kacau lah. Itu cerita dia. Kita akan kacau maksudnya. Now, in our slot is 30 minutes, 40 minutes. In their slot, 4 days, okay, 4 days without copying federal punya slot. Federal punya slot starting from early morning sampai end of the afternoon. So, kita nak buat starting early in the morning setakat sampai macam ni lah. Timing of usage of timing tu memang shift. Betul. That's the big challenge lah. Itu sebab I akan terangkan esok ni pada mereka kalau ada masalah. Itu antara challenge of execution to implement this IBSE. Kalau dalam grup tu, itu saya minta bantuan. Kalau dalam grup yang leader tu kata ada soalan-soalan input ni ada kan, siap-siap dah fikir, kita tahu, kita lega. Dan kalau kita tak ada input ni, dan akan jadi kecelaruan dalam jadual tu. 4 hari jadual. Kan? 4 hari jadual. Apa ni presenter, dia present 3 hari timing macam ni, kami 4 hari timing macam ni. Tadi kan Cikgu Noliza dah keutarakan benda ni. Dia katakan dia terfikir, okey, kami dimaklumkan kami akan bagi khusus kepada cikgu. Okey, kami ikut ni 3 hari. Lepas tu kami nak bagi 4 hari. Ni kami, dia kata tu duk fikir nak buat macam mana tu. Ya. Itu the most difficult thing to do is to think. Ada satu hamba Allah tu think that thing kan. Tak apa think tu kan. So mana dia kena, apa yang dia cakap tu, belum tentu yang lain tu dapat kesan getaran pemikiran dia tu. Kan? Itu antara benda yang kita mungkinlah I have to speak about it lah esok. Dan bila satu mana kata, in that case, apa ceritanya? In that case, the contingency plan adalah dengan saya dengan rendah diri dengan malunya minta maaf, you all terpaksa jadi core of reference of activity exhibition. Paksa wujud you all jugalah. Kan? Sebab the way of the game to play tu tak sama. Kan? Saya minta ampun lah tu, saya kata tadi you all dah 6 hari dah dikecualikan SPDPR. So I am thinking tak tahulah, I pun tak mau nak kacau you all masuk ni kan, cuma kata you all masa you all akan diganggu untuk dapat petunjuk lah. Itu je. Apa ni, boleh tak cikgu kita esok ni kita akan habis slot apa, saya rasa macam waktu macam ni juga. Macam ni lah. Dan dia definitely tired. Ya. Cuma tu saya kata esok ni boleh nak, kan petang pun actually ada pembelajaran kendiri kan. Boleh tak kita duduk, kita sit together dengan semua, kita cuba brainstorm sikit apa yang kita nak ni, apa yang kita nak. Tak apa, benda tu be positif lah kan. Kelemahan kami pun tak apa, betul tak Ayu? Supaya kita nak satu benda tu, kalau kata kena buang, kita buang, kita ambil hak tu je. Cuma masa tu saya rasa macam breakout room kita duduk buat 15 minit, 10 minit kan, mungkinlah kita boleh drag sikit lah, kita boleh panjang. Supaya discussion dia orang tu rasanya lebih efektif. Okay, you mention about the breakout room. So, tak apalah tu kan. We have to anticipate. We have to anticipate. Now, the breakout room ni, not all the members have the skill to discuss, have a skill to give input in virtual conditions. So mana kata benda ni, mereka akan jumpa klien macam tu. Ini antara benda yang saya tengok hari pertama tu memang nampak bila saya masuk kan, diam je cikgu. Tapi hari ni kita nampak dah ada dah. Hari ni sangat aktif. Hari ni sangat aktif. Kan? Jadi saya rasa okey lah. Maksudnya kalau ke depan nanti pun kalau tengok jadual pusat stand tu memang dia terus, dia tak ada pun perasmian apa kan. Sebenarnya itu kita katakan kita housekeeping tu penting.
Kan housekeeping tu penting. Maksudnya mungkin cikgu boleh ubah sikit kot jadual, letak juga housekeeping supaya kita tak ada bila lari ni lari kan. Dia terkejar-kejar. Tapi saya rasa nanti kalau kita buat pun masa tu kita lamakan. Kami just 40-45 minit tu. Kan. So kita boleh lamakan sikit masa tu. Dan kita kena detail lah waktu bila breakout room, hak mana breakout room. Kita jadual kita tu macam saya, kami dah ada event ni ada breakout room. Jadi maksudnya senang apa JPN ni nampak kat mana ada breakout room kan. So kalau kerap kalau setiap aktiviti ada breakout room pun kadang-kadang kita rasa macam bagi saya macam letih jugalah. Biar dia ada, tak ada. Maksud kita boleh ubah sesuai balik. Itu yalah. Lepas tu kejap tu nak kata apa itu management by you all kan. Ya. Okay, so clear itulah. Dan kena faham tau apa ni buat stage punya ni the main responsibility ni dekat PPD. So they have to play very big role lah about this. Okay. Apa ni maksudnya pegawai maksudnya SISC Plus yang akan handle ni. SISC Plus yang ada ni lah. Dia handle ke dia juga dia technical. I won't dare to say that dia handle. Dia akan jadi kata sebagai titik rujukan untuk JUN tu, the teachers to handle. Okay. Kalau yang rasa confidence memang dia akan masuk, dia akan join certain portion lah. Kalau yang rasa macam tu kan, kata kami daripada Mac background, memang dia ada orang kata apa tu, confidence installation tu sangat tinggi lah kalau dia main daripada Mac tu kan. Okay. Itu masalah dia tu. Okay. Cerita dia adalah esok tu, I nak kena remind pada PPD dia punya play role and they have to think how to gather, how to play the game. Okay. So itu aja. Saya nak tanya satu. Yang Helmi punya rapat dia habis tak? Mana saya tahu you all punya TPU punya. Tak lah dari sudut pandang Pak Ku lah. Saya yang slot awal pagi tu saya hanya sempat apabila masuk bahagian